Dalam hal hutang ini juga tidak terkecuali. Dia ada peraturan-peraturan serta adabnya yang tersendiri, ya. Kita semua tidak boleh memandang ringan peraturan sebegini, apatah lagi bila peraturan itu dinyatakan dalam Al-Quran. Maksudnya memang itu sesuatu yang penting, ya. Selalunya peraturan berhutang dengan institusi keuangan ataupun yang saya sebutkan tadi hutang formal memang telah jelas dan selalunya kita patuh, ya. Ada kontrak bertulis, ada saksi, ada dokumen sebagai bukti, ya. Dan bila kita gagal tu, dia boleh hantar tu, kata okay, you tak bayar, sila ini denda-denda dia adalah denda lewat bayar, denda terlepas bayar dan sebagainya, kan. Jadi itu semua memang dia dah tahu benda tu memang penting. Dokumen tu sangat penting, ya. Tetapi bagaimana dengan hutang kita kepada orang yang lain, ya, ataupun yang lebih dikenali sebagai hutang tidak formal, informal hutang ni, ya. Adakah kita mencatatkannya? Adakah kita ada bukti dokumen tertentu? Adakah kita meletak saksi terhadap hutang-hutang, perjanjian hutang tersebut, ya? Peraturan mencatatkan, ya, mengadakan saksi, dokumen dan sebagainya ini penting untuk difahami oleh semua orang, ya. Ini semua bukan bertujuan untuk menyusahkan, ya. Mungkin orang kata, alah, saya berhutang dengan mak saya je, kenapa saya nak tulis, kenapa nak ada saksi, ya. Saya berhutang dengan sahabat baik saya dah 18 tahun duduk satu rumah, ya. Kenapa saya nak berkira sangat, ya. Tetapi ada sebabnya kenapa kita diminta untuk berbuat demikian, ya. Pada pandangan saya, ini adalah untuk mengelakkan kezaliman pada saya, ya, dan juga menegakkan keadilan, menjaga hubungan sesama manusia dan untuk memberi ketenangan dalam hidup kita sendiri, ya. Kenapa kita kata mengelakkan kezaliman? Bahawa bila kita berhutang dengan orang tu, let's say saya kata saya berhutang dengan kawan saya tu 3,000. Kita tak bayar, dia meninggal, ya. Dia ada isteri, dia ada anak, jadi mungkin dia akan kesempitan wang. Jadi itu maksudnya kita telah melakukan kezaliman, ya, dan ketidakadilan kepada keluarga tersebut, ya. Ataupun mungkin pada masa itu saya pinjam duit dia, sebenarnya dia nak gunakan duit itu untuk beli hadiah untuk isteri dia. Tapi sebabkan dia sayangkan kita sebagai kawan dan kita terdesak, dia bagi pinjam dulu. Kemudian kita tak bayar. Dia tak dapat bayar. Jadi dia tak dapat bagi kepada isteri dia pula. Ya, sebenarnya sebaik-baik pemberian itu adalah kepada ahli keluarga, bukan? Jadi tidakkah itu kita anggap sebagai satu ketidakadilan dan kezaliman, ya. Dan juga katakan menjaga hubungan sesama manusia, ya. Bila kita tak bayar, ya, berapa banyak kes kita tengok orang tak bayar hutang, kita bergaduh, bermasam muka, ya. Even adik-beradik pun boleh bermasam muka, ya. Jadi apa guna kita berhutang kalau akhirnya kita akan mengeruhkan hubungan sesama kita, ya, apatah lagi adik-beradik, ibu bapa dan sebagainya, ya. Dan juga memberi ketenangan hidup. Pada saya lebih tenang kalau kita dah tahu berapa hutang kita, ya. Tak ada cakap saya dah bayar ke belum, berapa banyak saya dah bayar, kan. Jadi macam keliru setiap masa, kan. Jadi kalau kita dah catatkan, maka kita lebih senang, ya. Okey, ada bukti dan kita rasa lebih tenang, ya. Okey, macam saya katakan tadi, jadi bagi yang berhutang, jangan lupa, ya, ini saya nak buat penegasan semula bahawa catat, adakan saksi, dan catatan itu hendaklah dipersetujui oleh semua pihak yang terlibat termasuk saksi, dan akhir sekali jangan lupa memaklumkan kepada ahli keluarga, ya. Kadang-kadang kita ni rahsianya, ya, kita anggap mungkin hutang tu sikit, ataupun kita mungkin anggap tak apalah, saya baik dengan dia, ya. Jadi kita tak maklum kepada isteri kita, ya. Tiba-tiba bila berlaku pada kita, kalau kita tak mampu, misalnya terbaring ke dah tak mampu nak berkata-kata, orang datang terjah kata, suami awak ataupun isteri awak ada hutang dengan saya. Isteri pula dah tak ada punca pendapatan sebab suaminya sakit, mana nak cari duit untuk membayar, ya. Jadi sekurang-kurangnya si isteri mesti tahu, ya. Isteri, anak-anak mesti tahu kewujudan hutang serta kewujudan catatan tersebut, ya, agar apa-apa masalah timbul pada kemudian hari dapat diselesaikan, dan hutang tersebut masih boleh dilangsaikan, ya. Itu pun kalau orang tu betul-betul insist lah. Kadang-kadang setengah orang tu tak apa-apalah, saya halalkan saja, ya. Tapi kalau orang tu insist, masih kita kena bayar, ya. Jadi akhir kata saya nak tegaskan di sini bahawa pertama, berhutanglah atas sebab-sebab yang penting, bukan sebab-sebab remeh-temeh, dan jangan ambil ringan hutang kita, ya. Hatta kita berhutang dengan orang yang paling dekat dengan kita sekalipun, ya. Kita dasarkan, kalau kita tengok keadaan sekarang, ya, bila kita berhutang dengan mak, dengan kawan dan sebagainya, sebenarnya kita mendasarkan hutang tersebut di atas kepercayaan, juga kasih sayang. Mak saya sayang saya, jadi dia pinjamkan duit pada saya. Kawan saya percayakan saya, jadi dia pinjamkan duit pada saya, ya. Jadi tetapi pada saya mencatatkan hutang, mengadakan satu dokumen, menulis butiran sebagainya adalah satu bukti kepercayaan dan kasih sayang tersebut, ya. Kalau kita betul-betul sebenarnya kasih dan percaya pada kawan kita, maka kita catatkan supaya tidak akan ada timbul masalah pada kemudian hari. Dan kita yang paling elak adalah untuk mengelakkan permusuhan pada kemudiannya, ya. Sepatutnya permusuhan itu kadang-kadang melibatkan kita dan si pemiutang dan penghutang saja, tetapi kerana dah
panas tak bayar hutang dan sebagainya, kadang-kadang melibatkan ahli keluarga, dah satu kumpulan besar pula bergaduh antara satu sama lain kan. Itu nampak macam tak baik. Sedangkan dalam agama kita ni, kita sangat menekankan perpaduan, ukhuwah sesama Muslim. Jadi mungkin benda tu nampak remeh, tetapi dia ada kesan-kesan sama ada besar atau kecil pada kemudian hari.